Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba ya fattahu ya 'alim. Allahumma iftah 'alaina fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan setinggi syukur kita rafa'kan kepadanya yang telah menghimpunkan kita di dalam rumahnya dengan inayahnya, dengan hidayahnya, dengan taufik dan juga rahmah yang menyelubungi kita semua, dan diselimuti dengan dakapan kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan dizahirkan kesan daripada sifat rahmat dan kasih sayangnya itu sehingga kita berada di dalam taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan kerana kasih sayang Allah, sudah tentu kita tidak berada di sini. Kalau bukan kerana rahmat, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sahaja kita berada di dalam majlis yang penuh dengan kelalaian, yang penuh dengan kelekaan, yang penuh dengan kealpaan dan kelupaan. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan dirinya yang Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan dirinya yang Ar-Rahim kepada kita. Maka dia mengundang dan juga menjemput kita untuk berada di sebaik-baik tempat di sebuah kawasan abghadul ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kawasan, dalam sebuah kota adalah masjid-masjidnya, iaitu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya manusia berhimpun, berjemaah, melakukan salat, melakukan majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka ini adalah kesan daripada sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin dimengerti, yang ingin difahami oleh setiap insan, bahawa apa sahaja yang berlaku di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan dirinya, dan setiap apa sahaja yang berlaku di situ terdapat penzahiran namanya, terdapat penzahiran sifatnya, dan di situ terdapat penzahiran kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang memahami perkara demikian, maka dia akan melihat dan memandang ke mana sahaja, dan dia nampak kekuasaan Allah di situ, dia nampak kehebatan Allah, dan dia nampak tidak ada sesuatu pun yang terpisah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, di mana sahaja kamu berpaling, ke mana sahaja kamu menghadap, di situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan wajah Allah? Wajah di dalam bahasa Arab mempunyai pengertian yang lebih luas dan lebih mendalam daripada apa yang kita mengerti dalam bahasa Melayu. Wajah yang kita faham dalam bahasa kita maksudnya muka, tetapi ahli tafsir tidak mentafsirkan wajah di situ bermaksud muka Allah. Tidak. Dalam bahasa Arab, wajah bermaksud sisi, bermaksud aspek, bermaksud sifat Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud setiap daripada apa sahaja diam dan juga gerak di alam ini, apa sahaja diam dan juga gerak pada diri kita, segala-galanya Allah Ta'ala ingin ceritakan mengenai dirinya. Kerana dialah yang menjadikan kita, kerana dialah yang mewujudkan kita, kerana dialah yang desainkan kita, dialah yang memfashionkan kita, dan dialah yang mempergerak dan memperjalankan kita.
Dialah yang mengawal degupan jantung kita. Dialah yang menggenggam denyutan nadi dan aliran darah yang berada dalam diri kita. Maka setiap yang kita sebutkan sebentar tadi adalah bukan di dalam kawalan kita. Kita tidak mengawal degupan jantung kita, kita tidak mengawal aliran darah kita, kita tidak ada campur tangan di dalam denyutan nadi kita. Segalanya adalah dengan kudrat Allah, dengan iradah Allah, dengan kehendaknya, ianya berlaku dengan kemahuannya, berlaku dengan keinginannya. Maka ketahuilah kemahuan itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa keinginan itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kudrat yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan genggam pada diri kita itu adalah sifat Allah, yang menyebabkan kita boleh bergerak tangan ini. Pada zahir mata kita nampak bahawa kita yang menggerakkan, tetapi hakikat yang sebenarnya Allah yang menggerakkan. Seorang yang minum, dia nampak air tersebut menghilangkan dahaganya. Sebenarnya bukan air yang menghilangkan dahaga, hakikat sebenarnya yang menghilangkan dahaga itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan itu, perbuatan menghilangkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian manusia yang sentiasa memandang sesuatu dan bertafakur apakah yang berada di sebalik setiap sesuatu itu, maka ia adalah dalam perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencari Allah, dia akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Abdi utulubni tajidni, in wajadtani wajadta kulla syai, wa in fatani fataka kullu syai." Wahai hambaku, cari aku. Cari aku, jika engkau mencari aku, nescaya engkau akan berjumpa denganku. Apabila engkau berjumpa denganku, engkau akan jumpa segala-galanya. Kerana segala-galanya di dalam kudrah dan iradah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika engkau terluput daripada aku, engkau akan terluput daripada segala-galanya. Kerana apa? Kerana segala-galanya itu mempunyai ta'alluqnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ta'alluq dengan sifat Allah, ta'alluqnya dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang tidak jumpa Allah, seorang yang hilang daripada Allah, seorang yang terluput daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dia terluput daripada segala-galanya. Maka seorang yang mencari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata dia akan jumpa Allah. Namun bagaimana seseorang itu boleh memulakan perjalanannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana dia hendak mula? Bagaimana dia hendak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Kena maksud mencari Allah sehingga kita berjumpa kepada Allah. Seorang yang berjalan menuju Allah sehingga dia sampai kepada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan frasa-frasa ini adalah bukan pada gambaran zahir ataupun luarannya. Seorang yang faham, seorang yang berjalan, ia perlukan fizikal dan sebagainya. Namun perjalanan, hakikat perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ia adalah perjalanan hati. Ianya adalah perjalanan rohani. Ianya adalah perjalanan bagaimana hijab-hijab yang menjadi tabir dan juga pendinding kepada hati tersebut untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk merasai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah perjalanannya di dunia ini. Kerana manusia itu apabila dia cuba untuk mengenal dirinya, maka ulama mengatakan mulakan dengan mengenali perjalanan rohnya. Mengenali dengan perjalanan rohnya. Kerana kita tidak bermula dengan perjalanan fizikal, kita tidak bermula dengan perjalanan jasad yang mempunyai daging, yang mempunyai tulang, yang mempunyai kulit, yang mempunyai otot, urat dan sebagainya. Tapi perjalanan kita bermula daripada elemen cahaya. Perjalanan kita bermula daripada alam arwah, yang mana pada ketika itu semua daripada kita adalah dalam keadaan cahaya. Roh-roh kita semua di dalam keadaan cahaya menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada roh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada roh kita memandang zat yang maha indah.
Setiap daripada roh kita mendengar perkataan Zat yang Maha Agung, dan setiap daripada roh kita berbicara dengan Zat yang Maha Hebat. Dan peristiwa ini dirakamkan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Wahai kekasihku Muhammad, ingatkanlah kepada umatmu berkenaan sebuah peristiwa yang mana aku telah mengambil perjanjian daripada seluruh manusia, daripada seluruh roh-roh manusia, dan aku telah menghadapkan mereka kepadaku dan mereka semua menyaksikan aku. Wa ashhadahum, aku mempersaksikan mereka terhadapku. Apa yang kita saksikan pada ketika itu, kita saksikan sesuatu yang hebat. Kita saksikan sesuatu yang hebat. Kita memandang sesuatu yang agung. Alastu bi rabbikum, aku ketika itu menyaksikan seluruh roh-roh terhadap ketuhananku, menyaksikan diriku. Di atas persaksian tersebut, maka aku bertanya kepada mereka berkenaan persaksian itu, alastu bi rabbikum, tidakkah kamu semua mengatakan bala i'tarafna, bahkan kami mengakui ataupun kami mengiktiraf? Tidak, tetapi syahidna. Syahidna adalah daripada perkataan syahadah, ianya lebih tinggi daripada alimna, daripada mengetahui. Kerana mengetahui itu tidak semestinya dia menyaksikan. Dia mengetahui tentang sesuatu mungkin melalui kitab, mungkin melalui perantaraan, sehingga dia mengetahui sesuatu perkara. Tapi syahidna bukan sekadar dia mengetahui, tetapi dia menyaksikan perkara tersebut. Dia memandang, dia melihat. Kerana itu kita semua menjawab bala syahidna. Kita tidak kata bala alimna, kita tidak kata bala arafna, bala syahidna. An taqulu yaumal qiyamah. Allah SWT ingatkan bahawa kami ingatkan kamu mengenai peristiwa ini di dalam Al-Quran. Yang disampaikan wahyu ini menerusi lidah Rasulullah SAW, supaya tidak ada sesiapa di antara kamu yang muncul di hari kiamat nanti dengan membawa alasan di hadapan aku bahawa engkau tidak tahu menahu mengenai apa yang telah berlaku kepadamu ketika di alam arwah dahulu. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Ketika nanti setiap daripada roh akan dimasukkan semula ke dalam jasad yang akan dibangkitkan semula di hari akhirat kelak, di padang mahsyar akan dihisab, akan dibariskan di saf-saf untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu akan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perjanjian yang dia telah ambil, persaksian yang dia telah ambil ketika di alam arwah, ketika di alam roh, yang mana setiap daripada roh-roh kita mengalami satu pengalaman, mengalami suatu peristiwa yang hebat, iaitu al-musyahadah, iaitu penyaksian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di atas penyaksian di alam roh tersebutlah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kita di atas dunia ini untuk menguji kita. Adakah kita taat setia ataupun kita menyempurnakan dan merealisasikan hak-hak yang terkandung di sebalik persaksian yang telah kita ambil, yang merupakan suatu perjanjian dan juga kontrak antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala di alam arwah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu, untuk tes kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang paling terbaik amalannya, yang paling tinggi dia mencapai martabat ihsan. Ayyukum ahsanu amala, ahsan daripada perkataan ihsan.
Ayyukum, siapakah di antara kamu, ahsanu, yang mencapai martabat ihsan, amala, di dalam amalnya, di dalam ibadahnya, di dalam taqarrubnya. Maka Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran supaya tidak ada sesiapa yang muncul di hari kiamat nanti, inna kunna an hadha ghafilin, mengemukakan alasan bahawa kami tidak tahu menahu mengenai perjanjian dan juga kontrak persaksian kami terhadapmu. Maka dengan itu kami telah ingatkan kepada kamu di atas dunia ini. Kami hantar Al-Quran dan kami utus pula Nabi-Nabi dan juga Rasul. Kami utus pula orang-orang yang mewarisi ilmu para anbiya, untuk mengingatkan kepada kamu bahawa kamu pernah mengalami suatu perjanjian dan kamu pernah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu semua mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan persaksian. Maka daripada alam roh, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan dan meniup setiap daripada roh kita ke dalam jasad yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita. Ketika kita berumur 4 bulan di dalam rahim ibu kita, maka roh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jasad yang mana, roh ini untuk jasad yang mana, roh ini untuk jasad yang mana, roh ini untuk umat yang mana. Ada roh yang ditiupkan ke dalam umat Nabi Musa alaihissalam, ada roh yang ditiupkan dalam umat Nabi Daud alaihissalam, ada umat Nabi Isa alaihissalam, dan baki roh yang terakhir. Telah semua roh daripada umat-umat yang terdahulu telah ditiup ke dalam jasad mereka, dan mereka juga telah meninggalkan dunia ini. Maka baki roh yang tertinggal adalah roh-roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah roh yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi umat kepada Nabi yang terbaik. Dan mereka adalah umat yang bongsu, dan mereka adalah yang terakhir datang di alam dunia ini, dan mereka adalah umat yang bongsu di atas dunia ini. Mereka yang terakhir sekali datang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan kita dengan bermacam-macam kemuliaan kerana hubungan kita dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keterkaitan kita dengan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, afdalul makhluqat, seafdal makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sahaja yang berkaitan dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang berkaitannya semuanya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, walaupun umat ini umat yang bongsu, umat yang terakhir datang, setelah daripada ini, dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah bahawa tidak ada umat lagi setelah kita. Kita adalah kelompok dan juga generasi umat yang terakhir dalam sejarah penciptaan langit dan bumi. Setelah ini Allah Subhanahu Wa Taala akan gulung matahari, Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan planet-planet, bintang-bintang, lautan menjadi satu, magma akan keluar menjadi lava, segala-galanya yang terkandung dalam isi bumi akan digemburkan, akan dimuntahkan, dan langit akan dikopakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala-galanya menjadi hancur binasa. Dan setelah itu, bagaimana tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bangkitkan semula di hari akhirat kelak. Dan Allah Taala telah tetapkan menurut riwayat dengan sanad yang kuat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan ke atas mana-mana umat yang terdahulu untuk masuk ke dalam syurga Allah, melainkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat layanan kepada yang bongsu, layanan kepada yang bongsu, kita faham bagaimana kalau kita ada bongsu, kan? Allah Subhanahu Wa Taala manjakan kita. Kerana itu kita dikenali sebagai ummah marhumah. Ummah marhumah, umat yang paling dimanjakan, umat yang paling disayangi, umat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah larang mana-mana kaki umat yang terdahulu untuk jejakkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, selagi seluruh daripada umat Rasulullah yang beriman keluar daripada api neraka yang terakhir, dan dia yang terakhir masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, barulah umat-umat yang terdahulu diizinkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sayangnya. Maka ketika umur 4 bulan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil roh kita daripada alam arwah yang berbentuk cahaya tersebut. Yang berbentuk cahaya ditiupkan
ke dalam jasad kita yang berumur 4 bulan tersebut, seperti mana dalam hadis sahih, apabila seseorang itu dalam keadaan janin di dalam rahim ibunya berumur 4 bulan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tiupkan roh ke dalam jasadnya. Maka di situ akan ditetapkan ajalnya, akan ditetapkan kehidupannya, akan ditetapkan nasibnya, akan ditetapkan mengenai jodohnya. Ketetapan dan ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai janin ini. Maka setelah Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh kita ke dalam jasad, maka sekarang bercantumlah beberapa elemen yang sebelum ini kita tidak memiliki elemen tersebut ketika di alam arwah. Kita hanya memiliki elemen cahaya pada diri kita ketika di alam roh. Dan roh itu apabila ditiupkan ke dalam jasad, sekarang kita ada elemen yang lain bersama dengan kita, iaitu elemen tanah, elemen air, elemen udara. Dan ini tidak pernah kita alami ketika di alam arwah. Maka bermulalah hukum asbab ke atas kita, dan kita diletakkan di dalam negara Darul Asbab. Negara Darul Asbab, dunia adalah Darul Asbab, tempat untuk seseorang berusaha atas asbab untuk mendapat sesuatu. Yang mana ketika di alam arwah dahulu kita hidup dan terus hidup tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, tanpa ada pekerjaan, tanpa ada sijil, tanpa ada kilang pejabat, tanpa ada sekolah, tanpa ada universiti, tanpa ada kedai supermarket. Kita hidup dan terus hidup dalam keadaan cahaya. Pada ketika itu elemen kita adalah sama seperti malaikat. Malaikat yang kita tahu sifat mereka tidak pernah derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat mereka yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah sifat itu rupanya adalah rupa cahaya. Elemennya adalah elemen cahaya. Kejadian mereka tidak sama seperti kejadian kita di dunia ini. Namun kejadian kita yang asli ketika di alam arwah adalah sama elemennya seperti elemennya para malaikah, iaitu elemen cahaya. Kerana itu kita sebutkan tadi, perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ianya bermula dengan mengenali daripada mana mudahnya perjalanan diri kita. Kerana itu ulama mengatakan bahawa seseorang yang lebih mengenali dirinya, maka dia akan lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang semakin mendalam pengenalan mengenai dirinya, daripada mana asalnya, kenapa dia berada di sini, ke mana destinasi dia setelah ini, maka semakin dia mengetahui mengenai dirinya, semakin dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dapat kita kenal pada zatnya, pada dirinya kita tidak boleh kenal, dan kita tidak akan dapat capai kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dapat bertafakur mengenai zat Allah, kita tidak boleh membayangkan zat Allah, kita tidak boleh mengimajinasikan sedikit pun mengenai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat mengatakan tafakur, kerana akal kita sekali-kali tidak akan dapat mencapai bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan akal manusia boleh rosak jika dia cuba untuk menembus kepada sempadan yang dia tidak patut melepasinya. Maka Allah Ta'ala jadikan alam ini supaya kita melihat alam dengan mata kasar kita dan mata hati kita memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mata hati tersebut pernah mempunyai pengalaman bersama dengan rohnya, pernah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam roh. Apabila kita sebut mata hati, ianya adalah mata rohani, ataupun di dalam istilah yang digunakan oleh Al-Quran adalah Al-Basirah. Al-Basirah ianya adalah mata batin, ianya adalah mata rohani. Manakala mata kasar manusia yang dinamakan sebagai Al-Basar. Al-Basar, Al-Basar ini mata kepala kita, mata kasar, mata zahir, yang boleh mencerap perkara-perkara yang zahir. Tetapi mata batin kita, mata hati kita, ianya boleh
menjangkau dan juga mencapai kepada sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh mata kasar manusia. Mata kasar mempunyai had yang Allah SWT letakkan, limitation yang Allah SWT tentukan untuk bola mata kita. Tetapi mata hati yang Allah SWT ciptakan, sesuatu yang berbentuk halus, yang berbentuk software di dalam diri kita, ianya semuanya adalah berasal daripada roh tersebut. Kerana itu akal, hati dan juga nafsu, semuanya ini bersangkutan dengan roh kita, jiwa. Ia bersangkutan dengan roh, sesuatu yang berbentuk halus. Mereka semua adalah satu, tetapi Allah SWT letakkan departmen-departmen yang tertentu. Seperti akal Allah letakkan di otak, seperti hati Allah Ta'ala letakkan di jantung, qalbu. Nafsu diletakkan di antara dua lambung sisi manusia, lambung di antara dua sisi manusia, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh kamu yang paling ketat yang berada di antara dua lambung kamu, yang ini di antara dua sisi badan kamu, nafsu. Namun ianya semua adalah satu, dia ini adalah berpadu, dia datang secara berpackage, dia connected antara satu sama lain. Bermakna jika seorang membersihkan dan menyucikan akalnya, bermakna dia sedang menyucikan rohnya. Seseorang yang menyucikan jiwanya, bermakna dia sedang menyucikan dan menguatkan rohnya. Seseorang yang menyucikan nafsunya, bermakna dia sedang menguatkan rohnya, dia sedang menyucikan rohnya. Barang siapa yang menyucikan hatinya, bermakna dia sedang menyucikan rohnya. Ianya semua berpadu, bersatu. Tetapi oleh kerana elemen cahaya yang didatangkan oleh Allah, yang bentuk roh tersebut daripada alam arwah, dia masuk di dalam jasad manusia yang Allah SWT pecah-pecahkan organ masing-masing dengan fungsi masing-masing, maka di atas sistem yang penuh hikmah daripada Allah SWT diletakkan pada departmen-departmen yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah SWT, supaya kita tahu satu persatu, kita kenal apa yang dimaksudkan dengan nafsu, supaya kita kenal apa yang dimaksudkan dengan hati, supaya kita kenal apa yang dimaksudkan dengan nafsu. Dan apabila kita kenal perkara-perkara tersebut, dan kita mengenal pula bagaimana untuk berinteraksi setiap satu yang kita sebutkan tadi, bagaimana untuk kita deal dengan nafsu kita, bagaimana kita berinteraksi dengan akal kita, bagaimana kita berinteraksi dengan hati, dengan jiwa kita, dengan nafsu kita. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kepada kita dengan secara terperinci bagaimana untuk berinteraksi dengan setiap sesuatu itu. Kerana manusia, ulama mengatakan, terdiri daripada 5 elemen yang penting. Terdiri daripada 5 elemen. Yang pertama, jasadnya yang berbentuk zahir ini. Ini hardware kita. Urat, darah, otot, daging, tulang. Dan 4 yang lain, sebenarnya ada 5. Satu yang pertama jasad tadi, ini hardware. 4 yang lain adalah berbentuk software. Ia berbentuk batin, halus. Semuanya berkongsi satu definisi, iaitu latifah rahmaniyah. Latifah rahmaniyah, sesuatu yang halus, yang ianya berbangsa kepada Allah SWT. Ini yang bernisbat kepada Allah SWT. Tidak tahu bagaimana rupanya, tidak tahu bagaimana bentuknya. Kalau jasad ini kita tahu bentuk jari jemari kita, kita tahu bagaimana bentuk kepala kita, bentuk telinga kita. Tetapi yang berbentuk halus itu kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Sehingga roh kita itu sendiri, kita tidak tahu bagaimana bentuk roh tersebut. Adakah pada rupa ini? Wallahu alam. Namun ini adalah software. Apakah 4 tersebut? Yang pertama adalah hati, yang kedua akal, yang keempat nafsu, dan yang kelima adalah roh. Kelima adalah roh. Maka keempat-empat tersebut adalah berbentuk software. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berinteraksi dengan hati, bagaimana untuk berinteraksi dengan akal, bagaimana untuk berinteraksi dengan nafsu, dan bagaimana untuk berinteraksi dengan roh. Dan ini adalah kesempurnaan agama kita. Agama yang mengajarkan kepada kita
bahawa keindahan dan kecantikan itu bukan hanya sekadar pada zahir, bukan hanya sekadar pada luaran, tetapi yang lebih utama, yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi software itu. Dan ketahuilah bahawa yang software itu adalah hakikat diri kamu yang sebenarnya. Itulah hakikat diri kamu. Jasad, adakah dia bukan diri kita? Ianya adalah diri kita, tetapi ia lebih kepada kenderaan tunggangan kepada kita. Kita perlukan jasad ini untuk melintas di alam dunia ini. Ketika di alam arwah, kita tak perlukan jasad, kerana alam di sana bukan alam asbab. Di sana kita tak perlu cari rezeki, kita tidak perlu cari nafkah, kita tak perlu makanan dan minuman. Tapi untuk melintas di alam dunia ini, melintas di dewan exam ini, dia berluakum, untuk Allah Ta'ala uji kamu, untuk Allah Ta'ala test kamu, untuk Allah Ta'ala exam kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang paling tinggi di pencapaian martabat ihsannya. Ahsan daripada perkataan ihsan. Maka jika seseorang itu tidak dibekalkan dengan jasad, hanya ruhnya sahaja yang hidup di atas dunia ini, maka itu bukan manusia. Tak cukup elemen. Mungkin orang nampak dia macam jembalang, nampak hantu, nampak roh, tidak ada jasad, tidak ada jasmani, maka itu bukan manusia. Tak sempurna bentuk manusianya itu. Bentuk manusia yang sempurna di atas dunia ini apabila tercantum elemen-elemen tersebut, dan ada pula pembahagian dan juga kategori elemen yang lain, iaitu elemen cahaya, elemen tanah, elemen api, dan juga elemen udara. Ada 4 elemen pula pada kategori yang lain, yang menjadikan kita sebagai insan, sebagai seorang manusia. Dan daripada 4 tadi, elemen cahaya yang datang daripada roh, daripada alam arwah, dan 3 yang lain, elemen tanah, elemen api, dan elemen air, ianya berasal daripada alam dunia. Kita perlukan ini untuk melintas alam dunia. Dan apabila berpadu ini, maka datang pula nafsu. Kerana di dalamnya Allah Ta'ala bekalkan yang bersifat berdaging, berdarah ini, ianya mempunyai nafsu, ianya mempunyai syahwat, ianya boleh digoda oleh syaitan, ianya boleh terpengaruh dengan gemerlapan dunia, dia boleh terpengaruh dengan keadaan dirinya dan keadaan sekelilingnya. Maka oleh kerana itu, Rasulullah SAW dihantar untuk tazkiyatun nafs. Antara tugas Rasulullah SAW untuk menyucikan hati manusia sehingga mereka mencapai kepada akhlak yang mulia, untuk mereka mendapat akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia sekali lagi di dunia ini dapat memandang Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah maqam ihsan. Seperti mana kita pernah menyaksikan Allah ketika di alam arwah. Dan perbahasan ini semakin berat, dan saya mohon fokus daripada tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kita di atas dunia ini untuk sekali lagi kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita telah menyaksikannya ketika di alam arwah. Apakah dalil bahawa tujuan kita di atas dunia ini matlamat untuk menyaksikan Allah Ta'ala semula, iaitu ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita di atas dunia ini untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang paling tinggi mencapai martabat ihsan. Dan apakah martabat ihsan? Ini diterangkan pula dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Jibril alaihi salam datang menjelma menjadi seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada ajuan soalan daripada Jibril alaihi salam menerangkan apakah asas dan juga rukun-rukun di dalam agama kita. Yang pertama adalah berkenaan dengan iman, yang kedua berkenaan dengan Islam, dan yang ketiga berkenaan dengan ihsan. Maka iman, Rasulullah menerangkan 6 perkara yang terkandung di dalamnya. Islam, Rasulullah menerangkan 5 perkara yang terkandung di dalamnya. Dan kemudian ihsan, Jibril alaihissalam ingin mengajar umat ini apakah maksud ihsan. Dan ini adalah rukun agama yang ketiga yang perlu dicapai dan disempurnakan setiap hamba yang beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kata Jibril, beritahu kepada aku dan kepada seluruh umatmu, apakah itu ihsan? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kamu memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil sebagai musyahadah. Seolah-olah kamu menyaksikan Allah, yang dipanggil sebagai musyahadah, menyaksikan. Dan jika kamu tidak mampu dan ataupun belum sampai kepada ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apakah muraqabah? Iaitu kamu merasa dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang kamu. Suatu perasaan hendaklah sentiasa terpatri di dalam jiwa kamu bahawa kamu sentiasa berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik dan setiap saat kamu tidak terlepas sedikit pun daripada pandangan, daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil sebagai muraqabah. Perasaan yang terpatri bahawa dia sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang datang perasaan ini akan timbul rasa hayaknya kepada Allah jika dia hendak melakukan kesalahan, dosa dan maksiat. Akan datang rasa segannya, akan datang rasa malunya pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku boleh melakukan penderhakaan terhadapnya sedangkan dia sedang melihat aku, sedangkan dia sedang menyaksikan aku. Ini adalah muraqabah. Seorang yang melazimi muraqabah dengan mujahadah dan pautan hati yang kuat pada Allah, maka lama-kelamaan dia boleh meningkat kepada maqam musyahadah, iaitu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa di dalam hadis ini diterangkan dengan lafaz seolah-olah dia menyaksikan Allah? Kenapa tidak beribadah kepada Allah dengan dia menyaksikan Allah? Pada perkataan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka, seolah-olah kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, mensyarahkan bahawa ianya adalah suatu isyarat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu beramal, kamu bertaqarrub, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memandangnya itu bukan dengan pandangan mata kasar kamu, tetapi dengan pandangan mata hati kamu, mata batin kamu, mata rohani kamu, yakni mata roh kita yang berasal daripada alam arwah dahulu. Bukakan balik, singkap balik segala yang menutupinya sehingga sekali lagi ianya celik dan pandangannya tajam untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Menajamkan lagi pandangan tersebut untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan mata hati itu tidak dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala adalah kerana tabir yang menutupi mata hati tersebut. Seorang yang matanya terang, katakan matanya terang, tetapi di depan matanya ada penutup tabir, adakah dia dapat melihat sesuatu di hadapannya? Dia tidak dapat melihat walaupun matanya terang. Baik, seseorang yang tidak ada tabir tetapi matanya kabur, juga masih tidak dapat melihat dengan terang, maka ulama mengatakan seseorang itu perlu membersihkan segala macam penyakit hati yang ianya menjadi tabir kepada mata hati untuk melihat Allah, dan tajamkan pula, jelaskan pula kanta mata kamu itu dengan menghiasi diri kamu dengan sifat dan akhlak yang mulia, dengan tawakal, dengan yakin, dengan redha, dengan qanaah, dengan zuhud, dan bersihkan kotoran-kotoran tabir daripada depan mata hati kamu, daripada penyakit ujub, daripada penyakit takabur, daripada sombong, daripada keangkuhan, daripada rasa kagum terhadap kehebatan diri dan juga kebagusan diri sendiri. Singkapkan segala macam bentuk dendam, dengki. Ianya semuanya adalah tabir. Ianya menggelapkan hati, ianya mengeras. Sekali seorang berdendam, berdengki kepada orang lain, hasad kepada orang lain, rasa bakhil, tamak dan juga haloba, rasa rakus
zalim di dalam dirinya, cinta dunia, cinta sanjungan, cinta pujian. Ianya tersangkut di alam ini sahaja. Dia tersangkut dengan pandangan manusia, dia inginkan kemuliaan di mata manusia, dia inginkan kehormatan di mata manusia, maka selagi itu dia masih tersangkut di situ. Dia selama-lamanya tidak dapat melihat Allah. Dia terhijab, dia tertabir, dia terdinding. Kerana itu para wali Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya itu bersih, jernih daripada segala macam penyakit hati. Dia tidak pernah merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Dia tidak pernah memandang orang lain lebih rendah, lebih hina daripada dirinya. Dia sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sentiasa bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah takabur kepada sesiapa, dia tidak pernah angkuh kepada sesiapa, dia tidak pernah sombong kepada sesiapa. Namun pakaian dirinya adalah tawaduk, rendah diri, kekerdilan diri. Dia sentiasa sedar bahawa dia ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Anta'budallah, iaitu kamu merealisasikan bahawa diri kamu adalah hamba Allah. Kamu adalah hamba abdi Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita dapat melepaskan diri kita daripada cengkaman nafsu, dan daripada segala godaan dan juga pujukan syaitan, dan daripada pujukan kecintaan kepada dunia dan juga pujian daripada manusia. Inilah hakikat kemerdekaan yang sebenar dalam agama kita. Kemerdekaan, merdeka disebutkan sebagai seseorang yang asalnya berada di dalam suatu belenggu ikatan. Apabila ini dilepaskan, dibebaskan, ini dipanggil sebagai merdeka. Seorang hamba abdi yang digenggam oleh tuannya, pemilikan dirinya. Dia berada dalam belenggu pemilikan. Tapi apabila belenggu pemilikan itu dibuka oleh tuan, mengatakan aku bebaskan kamu, maka dia merdeka. Ini disebut sebagai merdeka. Seperti sebuah negara, katakan negara yang asalnya berada di dalam belenggu penjajah, apabila diberikan kebebasan, maka itu dinamakan sebagai kemerdekaan. Sesuatu yang asalnya di dalam belenggu. Dan para ulama tasawuf menerangkan kepada kita apakah hakikat kemerdekaan yang lebih dalam pengertiannya daripada sesuatu yang berbentuk zahir itu. Kemerdekaan yang berbentuk zahir. Kita ada konsep kemerdekaan dalam agama kita yang pengertiannya adalah lebih mendalam, dan ianya adalah lebih halus pengertiannya, yang perlu difahami oleh setiap qalbu mukmin. Ianya adalah membebaskan diri daripada segala sesuatu yang menghalang dirinya untuk meningkat makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang menghalangnya untuk meniti dan juga melangkah makam demi makam untuk meningkat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kedudukannya, itu adalah hakikat kemerdekaan. Dan kita perlu tahu apakah penghalang dan juga penghadang kepada manusia dalam perjalanan yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sekarang bukan sahaja elemen cahaya, kita sekarang bercampur dengan elemen tanah ini, dengan elemen ada darah. Kemudian Allah Ta'ala letakkan ada nafsu, ada sifat kebinatangan di situ, ada sifat kehaiwanan, ada sifat kemanusiaan, ada sifat kesyaitanan, dan ada sifat kemalaikatan dalam diri kita. Semuanya bercampur, semuanya berpadu. Sifat kemalaikatan itu adalah kerana kita berasal daripada cahaya tersebut. Kerana itu jika seseorang itu menyucikan jiwanya, dia melakukan tazkiyatun nafs, dia melakukan tasfiyatul qulub, penjernihan hati, dan juga penyucian jiwa, dan membersihkan dirinya daripada segala sifat-sifat yang berbentuk kebinatangan, kehaiwanan, kesyaitanan, dan juga nafsu syahwat dirinya, dan merdekakan dirinya, maka inilah menyebabkan seseorang itu mencapai kepada seseorang yang lebih tinggi kedudukannya daripada para malaikat. Kerana para malaikat, elemen mereka daripada cahaya, mereka taat kepada Allah tanpa mereka mempunyai nafsu, tanpa mereka mempunyai syahwat, tanpa mereka digoda oleh syaitan. Oleh kerana itu, apabila manusia bersama dengan sifat kebinatangannya, dia digoda oleh syaitan, digoda oleh dunia, tetapi dia tetap dapat mujahadah, dia tetap dapat melawan hawa nafsunya dan melakukan tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa daripada segala penyakit-penyakit hati yang membelenggu rohnya untuk terbang terus tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian adalah hakikat kemerdekaan yang sebenar.
Itu adalah hakikat kebebasan. Bebas daripada belenggu cengkaman nafsu syahwat, bebas daripada cengkaman gangguan syaitan, daripada pujukan dunia. Hati yang sentiasa berpadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa yang sentiasa bertalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian hati yang dapat menyaksikan Allah. Apa maksud hati yang menyaksikan Allah? Hati yang merasai Allah. Dan bagaimana rasa merasai Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat dihuraikan? Kerana sesuatu yang dirasai tidak dapat dihuraikan. Walaupun ada ulama yang cuba untuk menerangkan bagaimana rasa hati yang merasai Allah, tetapi ini tidak dapat melakukan keadilan yang sama di dalam menjelaskan bagaimana seseorang yang merasai tersebut. Seorang yang cuba untuk menjelaskan bagaimana rasa durian, katakan di 24, diterangkan dengan pelbagai macam cara, daripada sudut saintifiknya, daripada sudut begini, daripada sudut begitu, kepada orang yang tak pernah makan durian, sebab dia nak tahu macam mana rasa durian. Maka dia akan terangkan berjam-jam, tapi orang itu masih tak dapat faham lagi macam mana durian. Kalau dia kopek durian, dia ambil sulas, letak kat mulut dia, habis cerita, dia dapat rasa durian, dapat rasa hakikat durian. Demikian seseorang yang merasai Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hatinya ini yang dimaksudkan menyaksikan Allah, merasai kehebatan Allah, merasai kebesaran Allah, merasai keagungan Allah, merasai kebersamaan Allah, merasai kedekatan Allah, merasai kehampiran Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Taala firman dalam Quran, fa inni qarib, aku dekat denganmu. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah Taala itu jauh sehingga kami perlu menjerit kepadanya, atau adakah Allah Taala itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada soalan yang diajukan oleh sahabat sebentar tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai kekasihku Muhammad, apabila hamba-Ku datang kepadamu dan bertanya kepadamu mengenai perihalku, katakan kepadanya, fa inni qarib, aku dekat dengannya, aku hampir dengannya. Dan kemudian Allah SWT jelaskan lagi bagaimana hampirnya Allah itu kepada hamba-Nya. Diterangkan pula dengan lebih mendalam dalam surah Qaf ayat 12. Hamba kami lebih dekat dan lebih hampir daripada urat lehernya dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya? Ini adalah kiasan bahawa Allah itu lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Kerana degupan jantung kita itu adalah kudrat Allah, aliran darah itu adalah kudrat Allah. Yang menyebabkan kita peroleh hayat ini kerana Allah yang memperhayatkan kita. Yang menyebabkan kita duduk di sini kerana Allah yang memperdudukkan kita di dalam majlis ini. Allah yang memperhadirkan kita. Kita tidak boleh menciptakan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak mampu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan tidak ada sedikit pun tenaga, daya upaya kecuali illa billah, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah. Seorang yang menghadirkan makna ayat ini sentiasa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berfirman dalam Al-Quran, dialah Allah yang sentiasa bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Perbuatan manusia bukan diciptakan oleh manusia sendiri. Ini adalah, ada kelompok yang telah tersesat yang dinamakan sebagai Qadariyah. Qadariyah mendakwa bahawa hanya perbuatan baik sahaja diciptakan oleh Allah, perbuatan jahat diciptakan oleh manusia. Kefahaman ini dimiliki oleh Qadariyah. Manakala Mu'tazilah, semua perbuatan manusia, sama ada baik ataupun buruk, itu diciptakan oleh manusia sendiri. Tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan Jabariyah, seluruh perbuatan manusia
Semua perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada campur tangan pilihan manusia. Manusia tidak diberi pilihan langsung. Maka ahli sunnah wal jamaah datang dengan akidah yang wasatiyah, yang penuh dengan kesederhanaan, menerangkan dan menggabungkan semua yang difahami oleh Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, digabungkan semula, dan itulah menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bermakna benar seluruh manusia itu perbuatannya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun ianya juga diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk dia membuat pilihan sama ada jalan baik ataupun jalan jahat. Jika seseorang memilih jalan baik untuk dia melakukan perkara tersebut, kekuatan itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik dan hidayah datang daripada Allah, dan untuk dia beramal dengannya juga memerlukan kekuatan Allah. Dan jika seseorang memilih jalan yang jahat, memilih jalan yang buruk, untuk dia melakukan perkara tersebut juga dia berhajat kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mencetuskan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat mencetuskan daya upayanya sendiri. Ini adalah itikad yang asas di dalam rukun iman, iaitu qada dan qadar, baik dan buruk adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengatakan hanya yang baik, hanya saja yang membezakan bagaimana nanti adab hati seseorang itu berinteraksi dengan situasi tersebut. Jika seseorang mendapat nikmat dan dapat melakukan amal yang soleh, kurniaan Allah, maka segala-galanya kita pulangkan, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafikan bahawa diri kita yang beramal. Allah lah yang memperamalkan kita, Allah yang mempersolatkan kita, Allah yang memperzikirkan kita. Segala taufik dan hidayah minallah, dan kita dapat lakukan itu billah, dan segalanya dilakukan lillah. Tetapi apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, itu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga berlaku dengan kekuatan Allah. Yang membezakan di sini, adab hati kita, kita nisbatkan dosa dan maksiat itu di atas kelemahan kita. Walaupun kita tidak ada daya upaya untuk lakukan maksiat itu kecuali dengan kekuatan Allah, tetapi ada perbezaan di sini bagaimana adab hati kita berinteraksi dengan dosa dan maksiat, kesalahan dan kesilapan. Dan ini difahami benar oleh Nabi Adam alaihissalam apabila diturunkan daripada syurga ke dunia ini. Walaupun beliau mengetahui bahawa kisah beliau turun daripada syurga ke dunia telah termaktub di dalam Lauh Mahfuz, segalanya telah ditetapkan di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya telah ditentukan, dan kisahnya diceritakan dalam Al-Quran, yang Quran telah pun berada dalam Lauh Mahfuz. Diceritakan di dalam Taurat, Taurat telah berada dalam Lauh Mahfuz. Telah diceritakan dalam Injil dan juga Zabur. Telah ditetapkan sebelum Nabi Adam lahir, sebelum Nabi Adam tercipta lagi, segalanya telah termaktub daripada azali. Tetapi apabila diturunkan di dunia, Nabi Adam alaihissalam tidak menyalahkan takdir Allah, tidak menyalahkan Allah di atas ketentuannya yang telah menurunkannya daripada syurga, tempat yang hebat, keseronokan, kenikmatan, kepada dunia yang penuh dengan ujian. Di sini adanya penyakit, di sini adanya proses penuaan dan sebagainya. Ini tidak berlaku di dalam syurga. Namun Nabi Adam alaihissalam mengetahui bagaimana adab hatinya untuk berinteraksi dengan perkara tersebut. Beliau telah melakukan kesilapan di dalam syurga sehingga dia diturunkan ke dunia ini, dan Quran dalam surah Al-A'raf merakamkan doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengatakan, wahai Allah, kamilah yang telah menganiaya diri kami. Kami yang salah, wahai Allah. Kami yang tersilap, wahai Allah. Kamilah yang telah menganiaya dan juga menzalimi diri kami. Ampunilah kami, wahai Allah. Rahmatilah kami. Jika kalau bukan ampunan dan juga rahmat-Mu, wahai Allah, sudah tentu aku akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang rugi. Dan ini pula situasi yang dialami oleh syaitan apabila diusir daripada rahmat Allah. Juga diusir daripada rahmat Allah, turun. Tapi iblis mempunyai mentaliti bahawa ini salah takdir Allah. Allah yang tetapkan dia, Allah yang tentukan dia jadi terlaknat. Kutukan itu sebab Allah yang tetapkan. Maka Quran dalam surah Al-Isra mengisahkan pula iblis dengan kedegilan dan juga keangkuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan fa bi'izzatika la aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Demi zat yang telah menyesatkan aku,
Wahai Allah, Engkau adalah Tuhan, Zat yang telah menyesat dan memesongkan aku. Engkau yang telah meletakkan aku mendapat kutukan dan juga laknat-Mu. Dan aku bersumpah dengan Zat-Mu yang telah menyesatkan aku itu, la aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Aku minta untuk dipanjangkan umur aku sehingga hari kiamat, supaya aku dapat memesongkan dan menyesatkan manusia yang lain. Keakuhan, kedegilan, dia menyalahkan takdir Allah. Sepatutnya kalau ada tersilap, minta ampun, taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam AS memohon taubat selama 40 tahun. Setelah 40 tahun baru Allah Ta'ala turunkan jawapan taubatnya kepada Nabi Adam. Setelah 40 tahun menangis dan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini yang tidak dilakukan oleh Iblis, kerana dia merasa dirinya hebat, dirinya yang alim, dirinya yang baik. Malaikat semua berjumpa dengannya kerana dia Syekhul Akbar, minta doa daripadanya. Dan apabila Allah tak ciptakan Nabi Adam dan sujud kepadanya, maka Iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, wahai Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia daripada tanah dan kau ciptakan aku daripada api. Api tak akan hormat kepada tanah, api tak akan sujud kepada tanah. Dia gunakan logik akal dia. Dia tak nampak itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhruj fa innaka rajim. Allah Ta'ala mengatakan, wahai Iblis, turun dan keluar daripada rahmatku, engkau mendapat kutukan dan laknatku. Wahai Tuhan, takdir-Mu telah menetapkan aku menjadi laknat. Panjangkan umur aku. Tetapkan dan takdir-Mu untuk umur aku dipanjangkan. Allah Ta'ala menjawab, innaka minal munzarin. Baik, sesungguhnya engkau aku golongkan daripada kalangan manusia, daripada kalangan makhluk yang dipanjangkan usianya. Engkau akan goda manusia dan engkau tidak akan dapat menggoda daripada hamba-Ku yang mukhlasin. Daripada hamba-Ku yang hatinya ikhlas kepadaku, engkau tidak akan dapat goda mereka. Engkau tidak dapat menipu daya mereka. Engkau tidak dapat memujuk mereka. Maka demikian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini. Kesimpulannya, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan perjalanan kerohanian. Ini adalah perjalanan hati, kerana ia melibatkan suatu kembara yang begitu panjang, yang bermula daripada alam arwah, berpindah ke alam rahim, kemudian berpindah ke alam dunia, yang Allah Ta'ala datangkan ujian-ujian kepada kita sebagai situasi untuk Allah mengenalkan dirinya, untuk kita kenal balik Allah, untuk kita kenal dan kita cari semula Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan bala, Allah datangkan penyakit, kadang-kadang datangkan ujian nikmat, datangkan kekayaan dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk ujian untuk Allah kenalkan sifatnya, Allah kenalkan perbuatannya, Allah kenalkan namanya. Kerana Allah Ta'ala ketika lahirkan kita di dunia ini, Allah lupakan kita terhadap perjanjian di alam arwah, supaya kita semua berusaha untuk membersihkan diri kita semula, sehingga roh yang menjadi hakikat diri kita itu sekali lagi tersingkap untuk menyaksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan persaksikan kita di alam akhirat kepadanya, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa nikmat yang terbesar di alam akhirat adalah memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan perkongsian sedikit ini Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita dan juga timbul sifat dahaga dalam diri kita untuk mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengenal diri, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, juga mengenal alam dunia ini dan mengenal alam akhirat. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali, bahawa kebahagiaan itu terletak kepada mengenal 4 perkara. Yang pertama, mengenal diri sendiri, mengenal Allah, mengenal dunia, yakni hakikat dunia, dan mengenal hakikat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk membersihkan hati kita, untuk menyucikan hati kita daripada segala macam penyakit, daripada segala macam ujub, takabur dan juga kesombongan, segala macam sifat keakuan diri dan ananiah. Semoga Allah Ta'ala hiasi diri kita dengan sifat dan akhlak yang mulia, sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dan melihat kepada sebalik ujian itu adalah Engkau, wahai Allah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah dan hindarkan kami daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf
jika ada terkasar bahasa, dan jika ada tersinggung perasaan dalam penyampaian, segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk juga daripada Allah, tapi di atas kelemahan dan kekurangan diri. InsyaAllah jika ada kelepangan pada masa yang akan datang, kita akan bersama lagi insyaAllah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.